Dan satu lagi mungkin juga bila sebut mengenai baca buku ni, ada orang yang memilih untuk baca novel. Ya, betul. Kan? Diorang suka kepada novel-novel ni semua. Tapi ada juga orang yang suka kepada dokumentari ke. Ada juga yang suka genre-genre macam puisi. Ada yang suka tengok seram dan juga baca komik. Macam-macam lah. Tapi sebenarnya tak kisah apa jenis buku pun asalkan anda membaca. Sebab bila anda baca tu, anda dapat ilmu. Betul. Anda macam orang kata tak dapat travel pergi luar, at least dalam minda you dapat travel. Macam tu. Jadi saya tertarik tadi mengenai buku-buku yang ada ni, buku digital. Kebetulan saya ada tetamu, ada kawan saya yang boleh berkongsikan mengenai buku digital ini. Good morning. Selamat pagi. Morning, silakan. Okey. Kawan Muaz ni. Kawan saya baru saya kenal tadi. Baru pagi tadi. Okey, kita bersama dengan Encik Faiz Al-Sahab yang merupakan pengasas portal e-book. Benar So tadi macam Muaz cakap, dia macam tak pernah tak berapa tahu tentang e-book ni. Mungkin boleh jelaskan kepada Muaz dan juga penonton yang ada di rumah. Okey, sebenarnya e-book ni konsep dia mudah saja. Dia macam buku juga, tapi cuma dia punya pengantaraan ataupun medium dia is elektronik. Jadi dia boleh hidup di dalam kita punya phone, dia boleh hidup dalam tablet ataupun dalam laptop dan sebagainya lah kan. Okey. Format dia mungkin berbeza sikit sebab ada yang ada video, ada yang ada audio dan sebagainya, multimedia. Tapi dia punya dikatakan motif terakhir adalah sama dengan buku, iaitu menyampaikan sesuatu cerita ataupun information dan sebagainya. So actually it's the same. Semua format tu saja berbeza. Okey, ni mungkinlah evolusi dan juga cara yang terkini. Jadi bagaimana penerimaan untuk rakyat Malaysia itu sendiri menerusi e-book ni? Sebab dulu saya rasa masa mula-mula e-book diperkenalkan, masalah kita adalah internet ketika itu. Tapi sekarang capaian internet dah terbaik. Jadi bagaimana secara keseluruhan? Okey, jadi kita punya dikatakan penerimaan e-book tu samalah seperti evolusi dikatakan device ke ataupun teknologi yang sedang berlaku. So macam Mak cakap tadi kan, internet. Tapi sekarang ni internet pun tak diperlukan. You download saja dan you boleh pakai terus kan. Jadi apabila lebih ramai orang menggunakan smartphone dan tablet dan sebagainya, lebih banyaklah pengguna e-booknya. 10 tahun dulu kita start memang agak sukar nak explain macam mana, nak apa ni kan. Sekarang ni orang menggunakan e-book tu secara semula jadinya. Terutamanya masa time-time pandemik itulah, masa COVID kan, kenaikan penggunaan e-book tu 4 kali ganda lebih tinggi daripada time-time biasa ya. Jadi maksudnya dia kerana dia punya capaian tu lebih mudah agaknya. Orang tak perlu keluar rumah pada masa itu, lepas tu dia boleh dapatkan cerita-cerita yang sama seperti apa yang dia boleh beli daripada kedai buku lah katakan. Encik Faiz cakap tadi, sebenarnya e-book dengan hard copy punya sama, cuma medium dia je berlainan. Tapi sebab dia dah jadi elektronik kan, dia ada dekat mobile, dekat tablet kita dan sebagainya. Adakah macam dia hanya ada gambar-gambar saja? Dia tak boleh masukkan video? Yang elektronik macam ada yang saya mungkin tak bawa yang interaktif, tapi katakan kita ada audiobook. Ini maksudnya dia audio sajalah. Tapi ada juga medium yang dia ada teks, lepas tu dia ada video plug-in, lepas tu dia ada audio, ada boleh animation. Mungkin kita boleh tunjukkan, buka satu tunjukkan kepada yang saya yang interaktif je saya buka dalam ni kot ada. Ataupun kita tunjuk yang e-book dulu kepada penonton mungkin yang tak berapa katakan ini bisik-bisik Gelora. Kalau kita tengok dalam ni buku tengah hot lah sekarang ni. Dalam format e-book, kita lihat macam ni, itu sama je macam buku biasa. Cuma kat sini saya bolehlah tukar font mengikut kesesuaian ya. Kalau buku print kita tak boleh buat begitulah. Saya boleh juga tukar format ya. Katakan kalau untuk malam ke apa ke, kalau saya nak share katakan ataupun saya nak buat nota berkenaan sesuatu, also can do that. Saya tak boleh copy seluruh buku, tapi saya boleh copy paragraf ke paragraf. Seperti itu. So, kalau kita benarkan copy ataupun cetak, dan penerbit tak berapa happy, penulis pun tak berapa happy sebab dia punya royalty tergugat lah kan. Gitu. So kita ada responsibility juga untuk memberi perlindungan hak cipta digital itu. Betul. Jadi dari segi harga bagaimana pula? Sebab kita tahu digital ni kalau diikutkan lebih mudah lah sebab tak perlu dicetak. Jadi dari segi harganya adakah jauh lebih murah? Jadi kami tak tetap harga, itu terpulang kepada penerbit dan penulis. Tapi apa yang sering berlaku adalah harganya mungkin 30% hingga 50% lebih murah daripada harga buku yang cetak ya. Sebabnya
Alah, macam Muaz cakap tadi, tak ada print, tak ada delivery cost, tak ada apa ni, dikatakan logistiknya berbeza lah. Dan saya rasa dalam masa yang akan datang pun perbezaan ataupun perbezaan harga tu akan meningkat lagi sebab harga kertas sekarang ni tengah sangat mahal. So because of that, saya rasa e-book ni adalah lebih economical ataupun lebih affordable dalam masa yang akan datang. Encik Faiz, hari ni kan saya cukup sayang dengan Muaz. Sebab apa pula? Kan? Sebab Muaz bawa kawan dia datang. Fiona dalam proses menulis buku. Dan memang plan untuk buat e-book lah. Tapi sebenarnya tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan macam mana ni nak jadi seorang penulis, nak terbitkan buku dekat e-book. Mungkin Encik Faiz boleh kongsikan. Okey, jadi kalau kita ada ilham ataupun ada benda yang kita nak kongsikan yang merupakan teks panjang, teks panjang maksudnya dia berbeza. Kalau kita ada short form teks, kita share je lah dalam posting Facebook ke Twitter ke, ya. Tapi kalau long form, dan dia boleh diterbitkan sebagai buku. In that context, kita sebagai penulis, apa yang kita perlu risaukan hanya cerita itu, kualiti cerita itu, ataupun information itu. Yang format dan sebagainya kita tak perlu risau. Sebenarnya apabila dunia ini berubah kepada digital, perkara-perkara seperti penerbitan ini menjadi lebih mudah. So kita actually dulu kalau kita nak terbitkan manuskrip kita kena submit to penerbit melalui suka dan duka, apabila dapat diterima ke reject ke dan sebagainya. Dan apabila penerbit tu terima pula manuskrip kita, dia go through a tedious process of dikatakan nak buat editorial sehinggalah buku tu dicetak. Sekarang ni kalau kita ada manuskrip, kita submit kepada platform-platform seperti kami, macam saya daripada eCentral, submit kepada kita. Proses pendigitalan akan dilakukan oleh pihak kami. Penulis tu dia hanya ini dikatakan proses self publishing, dia hanya register an account dan ada agreement digital. Dia tahulah pecahan, bahagian dan sebagainya. Dia hantar manuskrip itu, pendigitalan nak menjadikan e-book tu dilakukan secara automatik, dan dia mohon ISBN secara digital semua. Buku dah siap. Tapi cuma beza dia apa? Bila kita dah ada e-book ni, kita akan, kalau di kedai buku, kita berentap dengan buku-buku lain. Betul. Tapi kalau di dalam internet, kita berentap dengan konten-konten yang macam-macam. So not just e-book, tapi kita ada influencer ni lah, influencer tu lah dan sebagainya. So kita nak mendapatkan perhatian orang tu macam mana. So that's a different challenge lah yang kita hadapi. Tapi kalau kita lihat pada kelebihan, tadi mungkin kelebihan dan juga kekurangan e-book tu. Satu yang saya nampak, kita kena ada tab. Saya rasa baca yang lebih jelas adalah di tab. Tak tahulah kalau orang lain boleh baca kat handphone tu sampai sakit mata kan. Sebab kat tab ni dia jelas. Jadi besar sikit. Besar sikit. Maklumlah bila dah usia meningkat ni, saya lebih suka yang luas-luas kan. Jadi apa lagi antara kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada e-book? Okey, saya rasa of course macam Muaz cakap tadi, kelebihan ni kita tak ada benda yang wujud yang fizikal. So kita ringan. Dalam satu tablet ni kita boleh letak 200 title for example. Dan kita boleh adakan benda-benda multimedia yang kita tak boleh ada secara print. So multimedia ni akan dikatakan memperkasakan pemahaman on some things lah. Saya rasa kekurangan dia adalah dari segi sentimental value kot. Sebab tapi dunia sekarang ni memang terlalu banyak konten pun. Jadi konten tu is not as valuable as dulu. Dulu kita beli majalah, katakan ini majalah lah, kita duk belik balik 10 kali. Masa saya kecil dululah. Sekarang ni majalah ni kita tak nampak pun, because kita pagi kita bangun, dalam kita punya messaging app pun ramai kawan-kawan share macam-macam, kan. So kita tak perlu nak cari information tu. Ramai yang kat luar tu nak jadi wartawan, to be the first to share, kan. Jadi konsep tu berbeza lah dari segi sentimental quality tadi tu, kan. Tapi ada setengah orang dia suka ada print, ada bau kertas tu dan sebagainya. Dan itu kita tak boleh nak ubah lah. Mungkin Encik Faiz boleh komen sikit lah. Ada penonton ni, dia cakap, ni daripada Muhammad Syamil SMR, katanya tetapi bagi generasi saya lah, hard copy tetap menjadi pilihan. Bagi generasi sekarang dan masa depan, maybe digital e-book menjadi pilihan. Apa pandangan Encik Faiz? Mungkin betul, ya. Saya rasa ini terpulang kepada kesesuaian masing-masing, ya. Kita tak boleh paksa orang ni macam ni, orang tu macam tu. Tapi saya rasa mungkin dalam masa yang akan datang, faktor ekonomi akan menekankan lebih kepada e-book, kerana yang macam saya cakap tadi lah, kertas mungkin lebih mahal dan sebagainya, ya. So affordability tu dan capaian dan sebagainya.
sama ada orang tu minat katakan dalam muzik dia nak dengar vinyl ke CD ke ataupun MP3 ke, itu terpulang. At the end of the day, the content tu sama. Yang mustahak macam you cakap tadi, kita sentiasa kena membaca. Sebab membaca ni is macam senaman untuk minda. If we don't read long text, kita duduk short text yang TikTok style ni, dan kita punya mental stamina pun kurang. Dan bila kita mental stamina kita baca pendek je, nak 15 saat je baca. Jadi sebab tu orang kata membaca ni bosan, sebab it is senaman. Kalau kita first time kita nak senaman, ataupun first time kita nak kena diajar makan sayur, kita akan mengunta-unta. Tapi after that, when you are used to eating vegetable dan sebagainya, kemudian hari you tak boleh makan kalau tak ada sayur. Tapi ini mesti dipraktikkan, sebab long form reading ni mustahak untuk kita punya dikatakan stamina, cognitive thinking, kita punya imagination dan sebagainya. Cik Faiz, satu tips lah. Macam saya ni kalau asyik membaca je ngantuk, asyik membaca je mengantuk. Ada tak tips je? Okey, dia macam ni sebenarnya kan. Muaz kena tanya diri Muaz, apa yang interest Muaz? Kalau benda tu something yang kita minat, betul-betul kita tak akan ngantuk. So sebenarnya kalau kita baca benda yang alamak, kalau kita ni orang seni lah, so baca benda-benda yang saintifik, memang garanti kita akan ngantuk. Tapi kalau kita memang jenis yang suka sejarah, katakan, apa-apa cerita tentang sejarah, sebenarnya ni berlaku, you akan stay up sampai pukul 3-4 pagi. And this is budaya orang yang membaca selalunya. Dia ulat buku ni, dia berjaga 3-4 pagi because dia tak boleh nak drop the book, dia addicted to it. Macam itulah. Okay, what's next? Okay, lepas ni saya nak contact Encik Faiz lah, sebab saya dah ready dah nak terbitkan Boleh. buku. Saya support Fiona. Mudah saja. Mungkin Encik Faiz boleh kongsikan Instagram dekat mana katakan ada penonton nak cari Encik Faiz, boleh contact Encik Faiz. Okey, mudah saja. Saya platform yang kami dikatakan uruskan namanya eCentral. So kalau kita masuk dalam Google Play Store ataupun Apple App Store, kita cari eCentral, ESENTRAL, Ejaan Melayu. So dalam tu pengguna boleh download app, boleh tengok senarai buku yang ada, you can download the content apabila buat pembelian. Kalau nak contact saya, adalah cara-cara di bawah tu untuk menghantar pihak kami email dan sebagainya. Kalau you nak jadi dikatakan penerbit ataupun author juga, ada juga langkah-langkahnya di bawah tu. Semuanya di dalam talian. Sangat mudah. Baik, Fiona, all the best. Terima kasih Encik Faiz. Terima kasih juga. Sebab berkongsikan ilmu yang ringkas, tapi kita secara tak langsung mengetahui mengenai e-book ni. Dan saya pun tertarik juga, rasa-rasanya macam nak buat buku lah. Terus. Habis sudah. Lepas ni nak buat buku pula.